Dalam beberapa ketika sebelum 2020 menutup tirai, negara kita dibongkarkan dengan sebuah case mengenai daging yang diimpor. Daging ini dicampur dengan daging-daging seperti kangaroo, lembu sakit, dan macam-macam lagi. Kartel daging ini juga dipercayai sudah beroperasi lebih 40 tahun. Sekitar 1920-an di Jerman, atau lebih tepat di Hanover, Jerman, case serupa di negara kita juga telah berlaku tetapi lebih teruk. Daging segar mereka bukan dicampur dengan daging kangaroo atau kerbau yang sakit. Sebaliknya, daging mereka dicampur dengan daging manusia. Sekitar 1920-an, Fritz Hermann merupakan seorang penjual daging yang terkenal di Hanover. Masyarakat amat mengenalinya dan beliau juga disenangi oleh pihak berkuasa. Namun, di sebalik ini semua, Hermann merupakan syaitan yang bertopengkan manusia. Dilahirkan secara luar nikah, Hermann sejak kecil mempunyai tingkah laku yang pelik. Dia amat gemar bermain dengan patung-patung kecil. Ketika usianya 16 tahun, Hermann bekerja sebagai operator kilang curut dan disinilah jenayah pertamanya bermula. Hermann ditangkap karena merogol seorang lelaki remaja. Hermann kemudian disahkan mengidap penyakit mental dan dihantar ke pusat mental. Walau bagaimanapun, Hermann berjaya melepaskan diri dan lari ke Switzerland. Tidak lama kemudian, Hermann berjaya dikesan oleh bapaknya dan Hermann diantar ke sekolah tentara. Namun, Hermann dilepaskan dari sekolah itu karena mempunyai masalah mental dan beliau juga mendapat pensiun. Dengan menggunakan duit pensiun itu, beliau melakukan jenayah kecil-kecilan seperti merompak dan meragut. Pada 1913, akhirnya pihak polis berjaya menangkap Hermann dan dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun. Dia akhirnya dibebaskan dan pada ketika itu, Jerman baru saja tewas semasa Perang Dunia Pertama. Hermann membuat dua kerja, satu bekerja sebagai penyeludup makanan terutama daging dan satu lagi sebagai mata-mata polis. Pada September 1918, seorang wanita berusia 18 tahun, Friedel Rowe dipercayai hilang selepas bertemu Hermann. Bapak Friedel mengesyaki bahwa Hermann bertanggung jawab ke atas kehilangan anaknya dan melaporkan perkara tersebut kepada pihak polis. Namun, polis tidak mempercayai dakwaan tersebut karena bagi mereka, Hermann merupakan mata-mata mereka yang paling dipercayai. Memasuki dekade 20-an, Hermann sering berada di stasiun kereta api di Hanover untuk mencari mangsa. Kebanyakan mangsa merupakan remaja-remaja lelaki. Selepas itu, Hermann memberikan mangsanya makan sebelum dibunuh. Hermann merogol mayat-mayat mangsanya sebelum dihancurkan lalu dicampurkan dengan daging babi atau daging lembu. Dianggarkan Hermann telah membunuh lebih 50 lelaki remaja. Hermann juga turut menjual pakaian mangsa-mangsanya. Pada 1924, pihak berkuasa menjumpai rangka-rangka mayat kanak-kanak di perairan Sungai Seine. Disebabkan Hermann merupakan kesayangan pihak berkuasa tempatan, dua orang penyiasat dari Berlin ditugaskan untuk menyiasat perkara itu. Pada suatu hari, kedua penyiasat ini menjumpai Hermann yang sedang memukul seorang remaja. Hermann kemudian ditangkap dan rumahnya digeledah. Penyiasat ini mendapati bahwa rumah Hermann dipenuhi dengan darah dan baju kanak-kanak. Di mahkamah, Hermann kelihatan tenang dan sering mengisap curut. Hermann kemudian didapati bersalah sebanyak 22 dari 27 pertuduhan yang didakwa dan dijatuhi hukuman pancung menggunakan gileton. Kepala Hermann kini disimpan di sebuah museum dan legenda penyembelih Hanover ini terus menjadi igawan kepada rakyat Jerman sehingga ke hari ini.